Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi, amat pengasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a ووافقني أملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني أملا صالحا يا الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني أملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني أملا صالحا يا الله. Alhamdulillah. Allah Rabbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baiknya Tuhan yang menghidupkan kita dan selepas kita mati. Dan kepada Allah dan kembali. Salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ada azab seksa selepas kita mati. Iza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salas. Waladun salih al ilmu yanfa'. 3 perkara. Salah satunya sedekatun jariah, sedekah berpanjangan dah. Alhamdulillah. Lepas al ilmu yang fa'ubih, ilmu yang bermanfaat dah, seperti kita mengajar Al-Quran dah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik mengaji dan dah. Lepas tu waladun salih yad'u lahu dah. Kita anak kita pergi ngaji hafiz Al-Quran dah, ngaji qiraati, ngaji pondok, dia baca Al-Quran, kita akan jadi tanaman-tanaman syurga di dalam kubur nanti. Alhamdulillah. Pagi ni dah kita nak royak kelebihan, ustaz nak royak kelebihan surah Al-Mulk dah, surah Tabarakallazi, juz 30 dah, juz 29 dah, juz 29 30 ayat dah. Alhamdulillah. Kelebihan surah ni, juz 9 kita pakai baca ayat lepas tiap-tiap supaya kita selamat daripada azab seksa kubur. Azab seksa kubur ni yang pertamanya kita mati dah, kubur ipit kita dah, kita tepik jeri lagi, nau lagi, tiak lagi, tubik sekalipun kita tak akan kembali dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Ya Allah, yang Tuhan kami, kembalilah kami ya Allah. Rabbana arna, kami telah lihat ada ya Allah azab seksanya dalam kubur ya Allah. Wa sami'na, kami dengar ya Allah dah, muka nakir duk kata dah, ula sujatul aqra, mai ketik lagi, mai patut lagi apabila kita mati dah, ulas 99 ekor dah, mai patut kita dah. Ulas sujatul aqra, pala botak, mata wapi dah, tubik api apabila ya patut kita ni gelegak acu dah. Saat dalam perjalanan sebulan, dalam perjalanan dah, apabila ya selang kita acu lebu dah, tu balik kita, macam mana kita nak selamat? Maka kita banyaklah baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam dah.
Lepas tu ada makhluk yang sangat busuk dah sebab maksiat kita, buat dosa, ada awak api mai daripada selang dah daripada api neraka. Dah macam mana kita nak selamat? Banyaklah kita bangun semaya tahajud. Salah satu orang semaya tahajud ni Allah Subhanahu Wa Taala mulia dah. Hamba yang suka semaya tahajud. Allah bercakap dengan para malaikat, wahai para malaikat, bersaksilah lapis pintu syurga untuk bagi hamba yang suka semaya tahajud ya. Alhamdulillah. Kelebihan surah Al-Mulk iaitu yang pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sanya di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat yang bernama surah Al-Mulk. Dan surah ini mensyafaatkan mereka yang membacanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka dengan syafaatnya. Di hari kiamat nanti dah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'atan li ashabihi. Apabila datang hari kiamat nanti, Al-Quran yang kita baca ni akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran ini akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi, izinlah dia ni suka baca Al-Quran dah, tiap-tiap malam baca surah Tabat dah. Maka selamatlah dia ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan para malaikat, maka gi syafaatlah dia sebab dia baca Al-Quran, akan bersama di bawah naungan arasy ilahi dan sab'atu yuzilluhumullahu fi zilli yauma la illa zilluh. Dah alhamdulillah ada seorang ahli ulama nama Ali Jabir dah, seorang ahli ulama di Indonesia. Dia tiap-tiap malam suka baca surah Al-Mulk, Tabarakallazi. Tiba-tiba malam tu dia lupa, maka datang seorang budak yang cuci bersih dah pakai jubah, pakai kain sebai, pakai piyah dah. Maka bau sedap. Tiba-tiba seorang budak ni gaya kepada Ali Jabir, wahai Ali, wahai Syekh dah Ali Jabir, jika kamu hidup dah, Tuhan panjangkan umur kamu lagi, maka kamu royak dah macam mana nak selamat daripada azab seksa kubur, maka suruhlah anak-anak murid kamu dah, ahli masjid semua dah, ahli Jumaat semua dah, baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Apabila kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, kita akan selamat. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang masuk dah tu kita pakai kod share yang pertama dah, supaya dapat pahala bersama dengan ustaz ya. Alhamdulillah. Yang keduanya kelebihan surah Al-Mulk, maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula surah Al-Mulk itu memelihara dan melepaskan orang yang membacanya daripada azab seksa kubur. Azab seksa kubur ni sangat dahsyat dah. Api neraka 70 kali ganda, 90 kali ganda dah daripada api dunia dah. Bahkan lebih daripada tu lagi. Dan kita tepuh dengan api, kita duk bakar sampah dah, sakit dah gelepar dah. Tepuh dengan ngeceh dah, sakit dah. Penuh dengan api ni kita sakit wah dah, masuk serah dalam kulit kita dah. Tepuh dengan gas kita dah masuk, sakit dah. Apabila api neraka Jahannam ni, apabila ia senang kita dah gelegak acur dah, macam mana kita nak selamat? Maka kita fikir-fikirkanlah, banyaklah kita sedekah dah. Salah satunya kita sedekah ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan atas dua malaikat dah. Atas dua malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang pertamanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi, ya seorang hamba Allah lah dah, orang yang suka sedekah pada waktu pagi dah. Maka apabila kita sedekah pada waktu pagi, akan jadi rezeki berkat
Lepas tu akan selamat kita di barzah ni. Dah. Allahumma ati munsiqan khalafa. Malaikat yang kedua berdoa juga dah. Ya Allah, susahlah pada hari ini dah. Lepas tu jenis cari rezeki payah. Malaikat yang kedua, banyaklah kita sedekah pada waktu pagi, kita akan hidup berkat, mudah rezeki dah, hidup bahagia. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita lagi, boleh kita buat amal ibadat dah. Lepas tu yang ketiga dah, sabda Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, diselamatkan dia daripada azab seksa kubur juga dah. Yang ketiganya dah, salah satunya dalam kubur ni, kita duduk sore dah. Macam mana kita nak ada temik, banyaklah kita baca Al-Quran. Al-Quran ni akan syafaat kita, dan di dalam kubur nanti tu akan syafaat dah. Innal Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Quran kita baca setiap pagi, sebelum pagi dah, akan jadi saksi kepada kita, akan jadi temik, akan bersoal jawab apabila muka nakir nak mari soal jawab, ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Maka saya kita akan goyak dah, Allahu Rabbi, ma nabiyuka, Muhammadin Nabi, ma kiblatuka, kiblati Ka'bati, ma ikhwanuka, ikhwati muslimin. Maka kita kita akan jawab dah. Kita duduk tidur dah, duduk tanaman syurga, bau sedap dah. Amalan orang suka buat amalan, baca surah Al-Mulk dah, suka zikir. Salah satunya kita nak selamat daripada azab siksa kubur, banyaklah kita zikrullah dah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apabila hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan jadi tenang. Apabila muka nakir mai soal kita dah, mari nak kata kita, maka sayang kita ni, kita amal, kita baca Al-Quran dah, kita akan selamat. Ada seorang pakcik ni duduk mengajar, maka dia kata, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyaklah kita sebut dah. Lepas tu banyak ketika kita nak tidur tu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita sebut banyak-banyak dah. Kita sebut dah banyak-banyak. Apabila kita nak mati, kita mudah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling kena sekali dah, satu kali sehari. Lepas tu kalau kita boleh 300. Lepas tu kalau rajin lagi tu 12,000 dah. Alhamdulillah. Allahu Rabbi. Lepas tu yang keempatnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu surah di dalam Al-Quran ayatnya 30 akan datang menolong ia akan seseorang itu suka baca surah Al-Mulk, akan orang yang membacanya dah bersoal jawab pada kubur hingga mereka selamat masuk ke dalam syurga dah. Apabila kita duduk dalam kubur nanti, ada seorang hamba Allah Ta'ala akan soal jawab dah, bukan nakir dah. Lepas tu ulas sujal tul aqra' nak mai patut kita akan selamat. Mata yang sangat berapi, sangat takut dah. Lepas tu muka nakir, kuku yang sangat besi dah. Apabila kata kita 70 hasta, lepas tu akan selamat daripada segala bahaya-bahaya dalam kubur nanti. Daripada ipik kubur, daripada ulas 9, 10, 9 ekor. Banyak dah azab seksa duduk dalam kubur. Ular jeking kala, lepas tu binatang yang sangat takut dah. Bisa-bisa lagi daripada wak-wak api neraka akan selamat.
hanya sahaja surah Al-Mulk itu memelihara akan orang membacanya daripada azab seksa kubur. Yakni apabila datang azab di pihak kepala, berkata kepalanya, engkau tidak boleh mengusik ke pihak ini, kerana di sini tempat membaca surah Al-Mulk. Dan datang azab seks di pihak perut pula, berkata perutnya, engkau tidak boleh datang ke sini kerana di sini ada bersimpan surah Al-Mulk. Dan datang ke pihak kaki, berkata kakinya, engkau tidak boleh datang ke sini kerana aku berdiri bagi membaca surah Al-Mulk. Alhamdulillah dah. Orang suka baca surah Al-Mulk ni, Tuhan akan jaga setiap tubuh badan kita. Dia akan selamat daripada kata-kata, daripada muka nakir dah, azab seksa dah. Allah Rabbi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak beradu selalu baginda membaca surah Al-Mulk dan surah Alif Lam Mim sejadah dah. Ada satu kali seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka kemah for dia, pakai buka kemah nak wadu, tiba-tiba bunyi suara dia, surah Al-Mulk dia, baca surah Al-Mulk dia. Pada situ Rasulullah para sahabat pakat dengar siapa habis dia. Seorang mayat yang mati tu lama dah baca surah Al-Mulk, baru sedar dah. Akhirnya para sahabat ditanya, ya Rasulullah dah, ada satu tempat, satu kubur ni baca surah Al-Mulk, siapa sudah? Maka Rasulullah kata, nak ada satu amalan dah, macam mana nak selamat daripada azab seksa kubur, maka melazimi dah sentiasalah baca surah Al-Mulk dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamat seorang hamba Allah Taala daripada azab seksa kubur dah. Lepas tu satu kali Rasulullah lalu di tepi kubur dah, maka mendengung dah Rasulullah, maka sedih dah. Allah Subhanahu Wa Taala izin dah nampak orang azab seksa kubur. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah sedih, takut dah? Maka Rasulullah kata kepada para sahabat dah, dia ambil pelepah tamat supaya mari cocok. Maka para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah buat macam ni? Maka Rasulullah kata, dia kena azab seksa dah. Sebab dia kecil dah istibrak dah, dah cuci daripada najis dah, semaya tak ada pakai lipat atas jadah dah. Di atas rumah tu kalau boleh tu dah dalam bilik air dah, ada takut ada tai cicak ke, anak duk pergi mari kecil tak basuh ke apa, dah pergi mari buaya hujan ke apa, ada tai air ke apa naik atas rumah ke apa dah, takut jijak ke apa, kita kena alusi, kena jaga dah. Apabila kita jaga tempat bersih di rumah kita, pakai ada selipar dah, dalam perjalanan kita sampai tepi jadah tu dah, kita kena jadah ni kena bersih, tempat semaya ke apa, kena baju bersih ke apa. Alhamdulillah, Allah Tuhan terima segala amalan kita dah. Lepas tu yang keduanya, Nabi tengok orang kena azab seksa tu namimah dah, orang suka mengacung, orang suka mengopak dah, orang suka kata udah ke orang kata hina kepada orang. Kita kena jauhlah daripada dah perkara ni, sebab kita beri pahala kepada orang free dah. Apabila kita nak mari kecek benar-benar orang hina udah kepada orang tu dah, kita astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyaknya dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Istighfar lalu dah. Lepas tu siapa nak selamat daripada azab seksa muka nakir ni, banyaklah baca surah Alif Lam Mim sejadah. Lepas tu banyaklah sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu nak selamat daripada ular ni, banyaklah baca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali sehari dah. Kalau boleh kita baca 1000 dah. Apabila kita baca 1000 Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan akan selamat dah segala
Lepas tu Tuhan akan tunai segala hajat kita. Lepas tu kita nawi ada jenis kapek permaidani sofa katil ni, banyaklah kita amal soleh, banyaklah kita sedekah alhamdulillah. Lepas tu yang terakhirnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang beramal akan surah Tabarakalladzi nastaya dibawa akan dia oleh seseorang yang membaca surah Al-Mulk pada hari kiamat nanti di atas sayap para malaikat. Sayap para malaikat ni adalah 990 sayap. Nak kata besarnya malaikat Jibril serta dengan rupanya yang elok seperti rupa Nabi Yusuf alaihi salam. Rupa Nabi Yusuf ni rupa comel, cuci bersih. Rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam comel juga comel lebih daripada Nabi Yusuf lagi. Banyaklah kita, salah satu kita nak muka cuci bersih, kita baca Al-Quran Al-Quran batu kita ambil semua tiap-tiap waktu alhamdulillah. Lepas tu akan mulia akan duduk bawah atas sayap malaikat, maka bawa kita ni duduk bawah nanganan arasy bersama Rasulullah. Lepas tu rupa seperti Nabi Yusuf alaihi salam, orang yang suka baca surah Al-Mulk. Alhamdulillah ada seorang makcik ni suka baca surah Al-Mulk, suka baca Al-Quran. Apabila ia mati seorang manusia bounce maka orang kelik daripada masjid tiap-tiap hari, maka bounce maka wasai hege ia pergi tanya seorang keluarga dia tu, amal apa makcik ni buat ni. Maka dia royak, dia pergi tengok Quran, dia tiap-tiap malam dia baca Al-Quran, mengalir air mata sebab air mata yang kita mengalir kepada Allah Ta'ala dua air mata boleh menepihkan api neraka Jahannam. Yang pertamanya air mata yang menyesal atas dosa-dosa. Yang keduanya air mata yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mati. Lepas tu yang terakhirnya banyak bacalah kita baca Qul Huwallahu Ahad satu kali. Kalau kita dah boleh satu kali, 3 kali seperti kita baca Al-Quran 10 juz man qara'a Qul huwallahu ahad sulusul faqad qara'a sulusul Quran seperti kita baca 10 juz dapat pahala. Kalau kita baca 3 kali Qul huwallah seperti kita baca Quran 30 juz Kalau kita rajin kita baca 10 kali, Tuhan akan jadi istana di dalam syurga nanti. Maka Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, kalau kita baca lebih pada itu 2-30 kali maka Rasulullah kata, ya Tuhan akan jadi istana lebih banyak lagi. Dan Tuhan Maha Kaya. Kalau kita baca 1 kali, Tuhan akan lebih mudah kita. Kita akan, sebelum kita mati, kita akan lihat di tempat kita nak pergi di tanaman-tanaman syurga. Lihat beda-beda dari yang sangat comel, sangat cantik sangat putih lagi, comel lagi apabila kita tepuk dia kita selok apabila kita dapat minum air kita dapat minum air dia bidadari jika jatuh dalam air laut sangat masin, nescaya akan manis semua nak kata bidadari ni Tuhan akan mulia kita setengah kita ni dia royak 70 orang keliling kita tiap-tiap hari tukar semua, bukan lebih pada itu lagi. Alhamdulillah. Lepas tu kita baca surah Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jauh kita daripada azab seksa kubur maka kita dengan sikit banyak nasihat daripada Ustaz Azrael maka kita
pakat kod share dah. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala bersama Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.